Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan pergi ke subtajuk yang seterusnya. Okey, iaitu di bawah tajuk 2.4. Okey, aplikasi pembezaan. Okey, kalau ikut tajuk ni dia banyak perlu term formula yang perlu awak kena faham Okey, so tajuk ni agak panjang. Okey, muka surat 51 sampai ada buku teks, tolong bukalah. Okay, sebab ini adalah rumusan dia, okay, aplikasi. Okay, bila aplikasi ni, soalan ni biasanya dia akan tanyalah. Okay. So, 2.4 aplikasi pembezaan. Yang pertamanya pada pagi ni, kita akan pergi ke tajuk kecurunan tangent kepada satu lengkung pada titik-titik yang berlainan. Okay, sebelum ni, okay, cikgu nak jelaskan. Kecurunan tangent biasanya cikgu akan tulis ataupun cara penulisan dia kita akan tulis M tangent. Okey, maknanya kecurunan tangent seperti mana yang kita belajar dalam geometri koordinat. Okey, atau kita boleh tulis dia sebagai dy per dx. Okey, dy per dx bila diberi fungsi. Okey, kepada satu lengkung. Okey, let's say lah lengkung yang cikgu ambil adalah lengkung kuadratik ataupun lengkung senyum. Okey. Pada titik-titik yang berlainan. Let's say titik kat sini. Okey. Katakan titik A. Okey, sini adalah titik B. Okey, sini adalah titik C. Okey. Cikgu pilih titik A lah. Okey, katakan titik A duduk sini. Okey. Di manakah dia punya kecurunan tangent? Okey, dia duduk sini. Okey, dia duduk sini. Okey, kecurunan tangent dia duduk ni. Katakan ni titik A. Okey, ni adalah kecurunan tangent ni. Nanti kita akan lihat kat sini. Kat sini adalah dy per dx. Okey, kadang-kadang ada tulis dy per dx. Kadang-kadang soalan tu dia tulis apa? F prime. Respect to x. Okey, ini adalah kecurunan tangent yang ni biru ni. Okey, kecurunan normal. Yang mana kecurunan normal? Okey, kecurunan normal yang ini. Okey, kecurunan normal yang ini. Kecurunan normal. Dia mesti bersudut 90. So, kecurunan normal biasanya kita tulis MN. Okey, MN. Okey. M kecurunan N adalah normal. M kecurunan T adalah tangent. Okey, so itu adalah term yang perlu awak kena kuasai. Okey, term yang perlu kena kuasai. Okey, daripada buku teks awak dia bagus buku teks, dia terang satu-satu. Anda telah mempelajari bahawa kecurunan lengkup pada suatu titik ialah kecurunan tangent. Tengok dia guna istilah. Istilah apa? Dia kata kecurunan apa? Okey, kecurunan lengkung. Okey, dia sama dengan apa? Kecurunan tangent. Kecurunan tangent. Bila dia kata kecurunan lengkung, itu adalah kecurunan tangent. Okey. So kat sini kecurunan lengkung kita dah belajar dy per dx dia sama dengan M tangent. Hak tu je nak khabar. Okey, tapi dia guna apa? Dia guna ayat kecurunan lengkung dy per dx lah. Pada satu titik ialah kecurunan tangent. MT lah. Okey, semasa mana-mana lah titik, katakan titik A adalah X dengan Y. Kat sini. Okey, kecurunan tangent berbeza. Tengok. Berbeza. Sebab apa dia berbeza? Pada setiap titik yang berlainan. Okey, katakan titik A, dia beza dengan B. Titik B, dia beza dengan C. Sebab apa? Sebab kecurunan tangent ini bergantung pada titik. Maka titik itu berubah, maka kecurunan tangent itu berubah. So, titik mana yang berubah? Titik X lah. Titik X. Okey. Sebab kecurunan tangent dia tengok pada titik X. Okey. Pada titik X. Okey. Ataupun pada paksi X. Okey. Pada paksi X. Kita dah tengok pada titik Y ni. Koordinat kan XY kan. Okey. Biasanya kecurunan tangent dia bergantung kepada titik X kat sini. Okey. Pertimbangkan bahawa Y sama dengan Fx sama dengan X kuasa 2. Ini dia bagi fungsi Diberi
Kecerunan iaitu dia dapat apa? Dy per dx ataupun f prime. Cikgu kata dah dia ada dua penulisan kat sini. Sama ada dy per dx ataupun f prime. Iaitu sama dengan 2x. Fungsi kecerunan f prime digunakan untuk menentukan kecerunan tangent. Mana-mana tangent kepada graf di titik tertentu. Maknanya, okey, dy per dx ni, kecerunan lengkung ni, ataupun f prime ni, okey, dia malah kat sini kalau kita tengok 2x. Tapi bila a berubah, katakan titik. Okey, titik tertentu ni, okey, bermaksud dia bergantung kepada nilai x. Katakan titik A adalah x1 y1. Maka dia bergantung kepada x1 lah untuk A. Kecerunan dia bergantung kepada x1. Katakan titik B. Okey, titik B adalah x2, y2. Maka kecerunan apa? Fungsi kecerunan ataupun kecerunan tangent dia bergantung kepada x2. Okey. So, dia punya dy per dx dia ataupun fungsi kecerunan dia masih lagi sama. Okey. Fungsi dia sama. Tapi dia memberi hak kepada titik-titik dia. Okey, ini yang dia sebut dalam bentuk ayat lah yang boleh cikgu takrifkan kat sini. Okey, yang seterusnya. Okey, kalau awak tengok kecerunan tangent pada titik di mana x sama dengan A. Apa maksud x sama A? Maknanya titik dia. Okey, katakan titik A y1. So, x dia sama dengan A. Titik ataupun pada paksi x dia adalah A. Maka f prime dia adalah A. Okey. Sebab cikgu kata dah, dia bergantung kepada titik dia. Titik pada paksi x. Okey. So, kat sini awak kena hafal lah kat sini. Okey, ni hafal. Hafal dulu. Kenapa kena hafal? Sebab senang. Okey, lama-lama faham lah. Okey, sebab dia ada syarat. Kita ada 3 syarat. 3 syarat. Tengok. Kecerunan negatif apabila f prime. Okey, f prime A. Ataupun kat sini dia adalah m tangent lah. Okey. M tangent dia apa yang berlaku? Kurang daripada kosong. So, kecerunan negatif apabila f prime respect to A. A ini adalah titik X. Okey, titik paksi X paksi X iaitu lebih kecil daripada kosong. Garis tangent condong ke kiri. Bermaksud kalau kita ada curve, okey. Okey, cikgu rokeh dulu satu. Dia kata apa? Garis tangent condong ke kiri ni condong ke kiri. Okey, katakan ni satu titik. Okey, ni adalah condong ke kiri ni. Okey, condong ke kiri. Allah huduhnya. Okey, condong ke kiri berlaku apabila apa? Apabila kecerunan dia adalah kecerunan dia negatif. Pendek kata kat sini adalah m tangent dia, nilai dia adalah negatif. Okey, negatif value. Yang pertama. Okey, yang kedua. Ni kena cikgu buat kena ni sebab susah nak dapat syak lah pula atas ni. Okey, ni kena. Okey, yang kedua kecerunan sifar apabila f prime A sama dengan kosong. Tengok kecerunan dia kosong. Kosong dia duduk mana? Level dia duduk segini. Ia kosong ni berlaku bila turning point. Titik tu adalah titik pusing. Titik pusing biasanya. Okey. So bila dia titik pusing. Apa maksud titik pusing? Daripada minimum nak pergi maksimum. Tu turning point. Titik pusing nama dia. Okey, titik pusing ni berlaku. Okey, bila berlaku pada titik pusing, apakah yang berlaku kepada kecerunan dia? Kecerunan dia adalah sifar. Istilah kita panggil sifar. Kita sebut kosong tu maknanya sifar. Kalau macam kau belajar sains pencutan sifar. Dia tak panggil pencutan kosong. Cikgu pun tak tahu apa. Istilah dia. Okey. Tapi kalau bahasa Inggerisnya, okey, zero dah sini zero. Okey. Zero dah kat sini. Okey, tapi bahasa Melayu kita panggil dia kecerunan sifar. Okey, so istilah awak kena faham lah.
Okey, kecurungan sifar tu apa? Okey. Yang seterusnya apa? Okey. Kecurungan positif apabila garis tangent condong ke kanan. Okey, so kat sini awak identify je. Kanan. Kanan. Sebab soalan ni pernah keluar dalam SPM tahun 2000 berapa? Okay, nanti cikgu tengok. Kita cari soalan ni nanti. Kita cuba buat. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Iaitu kecurungan tangent dia. Okey, cikgu tengok nilai. Daripada sini nilai. Ni konsep dia. Okey, so kecurungan tangent dia adalah positive value. Okey, iaitu nilai positif. Okey, siapa yang baru masuk tu tulis nama dulu Okey, kecurungan tangent dia adalah positif. Okey, yang ini kecurungan tangent dia adalah sifar. Yang ini kecurungan tangent dia, nilai dia adalah negatif. Okey, so dia ada 3 situasi yang perlu awak kena faham. Okey, 3 situasi. Sama ada dia duduk sebelah kiri ataupun bahasanya adalah condong ke kiri ataupun dia duduk mengufuk ataupun dia condong ke kanan. Sebab soalan ni dia boleh tanya soalan ni Soalan ni boleh tanya dan pernah ditanya dalam SPM. Okey, dan pernah ditanya dalam SPM. Okey, yang seterusnya. Dia bagi contoh. Okey, contoh 13 pada buku teks muka surat 52. Okey, 52. Mungkin cara cikgu ni sama dengan buku teks. Kadang-kadang cara cikgu ni dia beza sikit dengan buku teks. Sebab cikgu cuba cari cara-cara yang paling senang. Okey, cikgu nak tanya, boleh ke sampai sini setakat ni? Sebab tajuk ni memang panjang. Boleh ke? Boleh. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada apa-apa nak tanya. Macam biasa. Kita pergi yang seterusnya, contoh yang ke-13. Okey, contoh yang ke-13. Okey. Tajuk ni panjang panjang so Okey, cikgu nak tanya sebelum cikgu nak pergi lebih-lebih ni. Okey. Kalau kita tengok soalan ni, kalau ditanya soalan ni, dia boleh sakut paut dengan di bawah tajuk geometri koordinat. Okey. Tajuk yang awak belajar semasa form 4 dulu. Okey, geometri koordinat. Okey. Kita tengok soalan ni macam ke geometri koordinat. Okey, geometri koordinat yang awak belajar bab berapa sini? Bab 7 ni. Okey, cikgu guna buku awak ni. Buku ni. Okey, bab 7 kalau awak tengok kat sini, geometri koordinat. Bila awak tengok soalan ni macam ke geometri koordinat, bagaimana awak nak tahu dia adalah pembezaan? Yang pertamanya dia ada dy per dx. Dy per dx. Ataupun dia bagi fungsi. Kalau kat sini dia bagi persamaan Okey, biasanya dia bagi fungsi. Tu cara dia kita nak detect. Okey, tu cara dia kita nak detect. Okey. So, tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kalau awak tengok, dia nak apa? Dia nak ungkapkan dy per dx. Soalan ni macam ke dia ajar kita step by step lah. Okey, dia akan ajar kita step by step. Bagaimana maksud dy per dx? Cikgu khabar dah, yang ini jangan tulis dalam bentuk pecahan. Tulis dalam bentuk macam ni. Iaitu kalau cikgu back to basic balik iaitu 2x kuasa 1. Maksudnya tambah x negatif 2. Okey. Maka dy per dx sama dengan 1 mari kat depan. 2x 1 tolak 1 tambah negatif 2. Oh, sorry. Tertinggal. Okey. Iaitu negatif 2x negatif 2 tolak 1. Okey, apa yang seterusnya buat? Selesai iaitu dapat 2x kuasa kosong tolak 2x negatif 3. Okey, bila tinggal macam ni, ini bukan jawapan terbaik. Okey, so apa maksud x kuasa kosong? Iaitu 2 darab dengan 1
negatif 2. Apa maksud apabila kuasa negatif 3? Dia dalam keadaan bahagi. Adakah ini jawapan yang terbaik? Jawapannya tidak. So, jawapan yang terbaik adalah dy per dx sama dengan 2 tolak 2 per dengan x kuasa 3. Okey, ini untuk soalan A1. Tinggal nombor 1. Okey, so ini sajalah untuk A. Okey, yang A1 ni kita dah belajar. Okey, dalam kita dah belajar bagaimana pembezaan asasnya dengan menggunakan operasi penambahan kat sini. Menggunakan operasi penambahan. Okey, yang kedua dia kata apa? Kecerunan tangen bagi lengkung. Lengkung ni. Okey, pada titik A, B, C. Okey, untuk soalan nombor A2. A2 ni sebenarnya ni nak apa? Berapa jawapan yang nak? Dia nak 3. Dia nak 3. Terima kasih. Dia nak 3. So, bagaimana kita nak tulis dia? Okay, so banyak cara lah. Kalau cikgu akan tulis macam ni. dy per dx sama dengan 2 per x kuasa 3. Jangan indikator Jangan indikator jawapan. Okay, semasa nilai A. Berapa titik A? Titik A adalah 1 per 2 dengan 5. So, apa yang pula awak kena masuk kat sini? Awak masukkan nilai X kat sini. So, awak akan dapat 2 tolak 2 per 1 per 2 kuasa 3. Okay, kalau boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator je kat sini. Okay, so, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 14. Tekan kalkulator lah. Jangan buat manual. Kebarangkalian nak salah tu tinggi. Okay, kebarangkalian nak salah tu tinggi. Okay, sebab dia melibatkan pecahan dalam pecahan. Ini pecahan. Dahlah pecahan. Dalam kurungan bawah ada pecahan. So, tekan kalkulator. Okay, untuk yang kedua. dy per dx sama dengan 2 tolak 2x kuasa 3. Apakah yang berlaku? Titik B. Apa yang berlaku pada titik B? Titik yang berbeza daripada titik A. Maka kecerunan tangen dia. Ini adalah kecerunan tangen. Okey, nak tulis dy per dx pun tak apa, nak tulis m tangen pun tak apa. Katakan kat sini awak nak tulis m tangen. Tulis je lah, tidak ada masalah. Okey. Ataupun nak tulis hayat pun boleh. So, dalam matematik ni, cikgu showkan tulis simbol lah. Kalau tulis hayat panjang. Okey, tulis simbol. Maknanya simbol tu simbol yang standard. Yang orang faham. Okey. So, 2 tolak 2 kuasa. Okey, nilai X adalah 1. Masuk je 1 kuasa 3. Okey. So, apa yang berlaku? Kosong. Betul lah kosong. Sebab apa kosong? Sebab B ni adalah titik apa ni? Titik pusing. Daripada minimum nak pergi ke maksimum. Okey. Dia panggil dia titik pusing. Bahasa Inggerisnya turning point. Okey. Bila orang kata turning point sinilah. Bagaimana nak dapat turning point? Kita formkan equation kita dalam bentuk vertex. Tu. Yang kita belajar bab 2 form 2, form 4. Okey, bab 2 chapter 2 tu. Okey, dan yang last sekali. Okey, dan yang last sekali adalah dy per dengan dx sama dengan 2 tolak 2 per x kuasa 3. Okey, semasa C. Okey, apakah titik C? Titik C adalah 2, 1 per 4. Titik C adalah 2, bukan 1 per 4. 4, 1 per 4. Okey, itu 4, 1 per 4. Okey, sini adalah 4. Ini dah 1 per 4. Okey, kecil dah jadi. Okey, so nak pilih yang mana nilai X? Pilih 2. Okey, bab perwakilan pada titik C, kita hanya melihat pada part CX sahaja. Masuk sahaja, iaitu 2 kuasa 3. So, kalau boleh tekan kalkulator nak elak kesilapan. So, awak akan dapat berapa sini? 7 per 4. Okey, tambah jawab 7 per 4. Nak jawab berapa cikgu? Okey, jawablah 1, 3 per 4. Okey, kalau titik perpuluhan macam mana? Tak digalakkan lah sebab dia koordinat. Okey, baiknya dalam bentuk apa? Bentuk pecahan. Okey,
Ikutlah pecahan mana-mana pun. Janji pecahan. Okey, yang seterusnya. Tengok yang seterusnya. Tengok. Ni adalah justifikasi ataupun reason. Nyatakan, isu nyatakan ni. Keadaan kecurunan tangent pada lengkuk itu. Lengkuk mana? Lengkuk A, lengkuk B, lengkuk C. Soalan boleh tanya gini. Atau kadang-kadang dia tulis perkataan justifikasi. Kasih aja kan ya. Ataupun dia bagi ayat apa? Beri alasan anda. Alasan anda. Gitu soalan dia. Okey. Ia suruh berilah alasan anda keadaan kecurunan tangent pada lengkuk itu. Tapi soalan ni suruh nyatakan. So bagaimana nak nyatakan? Tadi kita dah tahu, kita dah belajar. Apa yang kita belajar ni? Siapa yang ambil remark? Apa yang kita belajar ni? Tak ada nota. Okey, so apa yang kita belajar ni? Okey, yang pertamanya bagaimana kita nak jawab soalan ni? Okey, katakan titik A. Okey, titik A. Kalau cikgu jawab macam ni lah. Titik A 1/25. Okey, titik A 1/2,5. Okey, yang mana dy per dx dia, apa yang berlaku pada dy per dx dia? Cikgu dapat negatif 14. Apa maksud negatif 14? Dy per dx dia kurang daripada kosong. Kita dah belajar. Apa yang berlaku pada kurang daripada kosong? Condong ke kiri. Ni tadi baru kita belajar. Bila negatif, dia condong ke kiri. Kalau dia sama kosong, dia mengufuk. Kalau dia ke kanan, dia positif nilai dia. Okey, so sekarang ni bergantung pada nilai. Bila nilai dia adalah kurang daripada kosong, maka kat sini kita boleh tulis sebagai apa? Kecerunan garis tangent. Ni yang cikgu bimbang ni. Okey, sebab dalam SPM baru ni banyak, antaranya soalan famous untuk kata satu bagi alasan lah. Kecerunan garis tangent condong ke kiri. Condong ke kiri. Tidak ada orang nak jawab ya. Okey, condong ke kiri. Okey, itu. Okey, untuk yang B. Apa titik B? Titik B kita adalah 1, 3. Yang mana nilai dy per dx sama dengan kosong. Dan yang mana dy per dx kita nilai dia adalah sama dengan sama kosong. 2 kali kosong dah. Okey, sama kosong. Tidak ada masalah, sama kosong, ambil je sama kosong. Okey, memang dapat kosong pun. Okey, iaitu kecerunan kita. Apa yang berlaku pada kecerunan kita? Kecerunan mengufuk. Okey, dah mesti ada perkataan garis tangent. Garis tangent. Kecerunan apa? Kecerunan garis tangent mengufuk. Okey, mengufuk. Horizontal. Okey, mengufuk. So, kecerunan garis tangent adalah mengufuk. Ni mengufuk istilah dia. Mengufuk. Dia mesti ada perkataan garis tangent mengufuk. Okay, garis tangent mengufuk. Tak boleh kata kecerunan mengufuk. Salah. Apa yang mengufuk? Garis tangent yang mengufuk. Garis tangent adalah term. Kecerunan adalah term. Mengufuk, condong ke kiri, condong ke kanan itu adalah direction dia. So, jangan tinggal 3 benda tu lah. Okey, katakan C. Okey, apa yang berlaku pada C? C titik dia adalah 2, 4, 1/4. Okey, apa yang berlaku pada dy per dx dia? Dy per dx dia cikgu dapat berapa ni? 7/4. Apa maksud 7/4? Dy per dx dia, kalau cikgu suka tulis baris kalau soalan macam ni. Okey, dy per dx dia adalah lebih besar daripada kosong. Maknanya positif lah nilai dia. Jangan tulis positif kat sini. Kalau tulis sini nilai positif, nilai negatif, salah. Sebab apa? Term yang digunakan adalah lebih besar, lebih kecil, sama. So term. Itu adalah term. Ini adalah term. Kalau kita tengok, okey, hak ni yang kita dah kira ni. Okey, hak ni reason kita. Hak ni reason kita. Hak ni justifikasi kita. Ini reason kita. Okey, reason. Alasan kita.
Okey, arasan kita yang pertamanya dy per dx lebih besar dari kosong sebab dia term. Okey. Bila dy per dx lebih besar dari kosong, kenapa orang kata lebih besar dari kosong? Daripada pengiraan kita sebelum ni, 7/4 kita dapat pada titik x sama dengan 2. So, term yang seterusnya, ni term dia ada 3. Yang pertamanya istilah kecerunan, term. Istilah dia. Okey, yang keduanya perkataan garis tangent. Ini masih lagi term. Tangent. Ni G Okey, so apa yang berlaku kecerunan garis tangent? Direction. Ni direction dia iaitu condong ke kanan. Okey, condong ke kanan. Kecerunan term garis tangent term. Ini term matematik. So direction dia adalah condong ke kanan. Okay. So ini cara dia. Cara nak jawab. Cara nak jawab soalan ni. Okay. Cara nak jawab soalan ni. Okay. Okay. Ni homework lah. Cuba buat lah ni. Sama kot cikgu rasa. Okay. Kecerunan tangent. Mula-mula. Okay. Ni homework. Sebab dia sama dengan contoh kita. Cikgu dah tunjuk dah contoh. Buat yang ini. Okey, cuma cikgu nak pergi ke yang kedua. Kedua cikgu tunjuk. Okey, kedua dia ada sedikit syarat. Okey, dia ada sedikit syarat. Okey, apakah syarat dia? Bila awak baca soalan ni, apa yang awak nampak syarat dia? Tak nampak apa-apa. Apa yang awak nampak syarat dia? Dia bagi nilai X tau. Salah. Nilai X. Apa yang bagi nilai X? Tu syarat. Betul. Awak tu awak nampak. Okey, ni diberi. Okey, memang syarat nilai X. Lagi? Dia bagi apa sini? Ni bagi ni, nampak tak? Yang ini nilai dia adalah apa? Nilai dia adalah kurang daripada kosong tu. Nilai kat sini apa yang berlaku? Nilai kat sini nilai dia adalah lebih besar daripada kosong. Tu je nak suruh awak nampak. Memang syarat dia bagi nilai X, betul. Dia bagi kecerunan, betul. Dia bagi lengkung, betul. Memang betul. Cuma yang tersirat kat sini, yang perlu awak nampak untuk tajuk ni. Aplikasi ni aplikasi lah maknanya. Kita tengok secara detail, iaitu apa? Dy per dx lebih kecil daripada kosong. Dy per dx lebih besar daripada kosong. Ni condong ke kiri, yang ini condong ke kanan. Okay. Cikgu takut soalan ni nanti suruh sketch ke apa ke. So kita tahu. Kecerunan tangent kat sini adalah negatif. So negatif dia lebih kecil daripada kosong. Kalau ada positif. Positif maknanya lebih besar daripada kosong. Tu je cikgu nak suruh nampak. Okay, so kat sini. Okay, betul yang rakan awak kata dia bagi apa? Dia bagi nilai X. Okay, betul nilai X. Okay, kata cikgu nak jawab A. So bagaimana cikgu nak jawab A? Kena cari dy per dx dulu. Okay, so bagaimana nak cari dy per dx? Selesailah dulu. Kat sini cikgu suka tulis macam ni lah. AX kuasa 2 tambah BX negatif 1. Okay. Sebab apa cikgu buat macam ni? Sebab cikgu nak selesaikan. Bukan jawapan akhir. Ni cikgu dalam proses menyelesaikan lakah kerja. Okay. Menyelesaikan lakah kerja. So kat sini awak akan dapat dy per dx. Apa yang berlaku pada 2? Tolak ke depan. Maka 2 kat sini AX 2 tolak 1. Tambah negatif 1 mari ke depan. Apa yang berlaku? BX tolak 1 tolak 1. Tu dia. Okey, yang seterusnya awak akan dapat apa? 2AX tolak BX. Apa berlaku kat sini? Negatif 2. Okey, so jangan tinggal macam ni. Sebab apa? Kita nak pergi kepada jawapan dia. So jawapan dia kat sini adalah apa? Adalah 2AX tolak BX X kuasa 2. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua.
Bagaimana kita nak tahu negatif 14 dengan 7 ni? Bagaimana kita nak tahu negatif 14 dengan 7 ni? Apa maksud negatif 14 dengan 7? Selain daripada dy per dx lebih besar daripada kosong, lebih kecil daripada kosong. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksud dia, maksud dia kita kena baca seretak. Apa maksud seretak kat sini? Maksud dia kat sini, mempunyai kecurunan negatif 14 dan 7 masing-masing D. So, negatif 14 ni nilai X dia apa? 1/2. Kita baca dia gitu. Hak ni dulu. Sebab dia, kalau bahasa Inggeris, dia respectivity apa nak sebut. Iaitu memberihakan terhadap. Kalau istilah cikgu lah. Maknanya negatif 14 ni memberihakan terhadap X sama dengan 1/2. 7 ni memberihakan. Ia menggunakan perkataan masing-masing. Respect to. So 7 kat sini bermaksud nilai dia X adalah 2. So ni yang perlu awak kena tahu. Cara nak baca soalan. Cara nak baca soalan. So kat sini bermaksud dy per dengan dx, nilai yang kita dapat tadi, adalah 2a x tolak b kuasa 2, b kuasa 2 pula, bukan b kuasa 2. Iaitu apa? Iaitu b x kuasa 2, negatif b per dengan x kuasa 2 semasa apa? Semasa dy per dx dia sama dengan negatif 14 dan nilai x dia adalah 1/2. Gitu cara baca dia. Bila cara baca dia macam ni, so boleh tulis sebagai apa? 2ax tolak b per x kuasa 2 sama dengan negatif 14 semasa X sama dengan 1/2. Ni cikgu buat sesa So 1/2 ni ganti mana? Ganti kedudukan X. Maka dapat 2A 1/2 masuk je. Ni cikgu bimbang ni pecahan. Bila pecahan dalam pecahan, jangan terus. Cikgu cuba kat sini. So 2 kat sini dapat A, betul? Dapat A. Dapat A. So 1/2 kuasa 2 dapat 1/4. 4 naik ke atas. So akan dapat 4B sama dengan negatif 14. Dapatlah macam tu. Boleh? So kat sini kita tengok dia ada banyak kaedah penghapusan boleh, substitute boleh. Tapi kalau kat sini cikgu suka substitute kot sebab nilai A dah singgah dah kat sini. Nilai A kat singgah dah. Ni untuk yang pertama. Untuk yang kedua cikgu guna pen merah. Untuk yang kedua cikgu guna maklumat dy per dx sama dengan apa? Masih lagi 2ax tolak b per x kuasa 2. Semasa apa? Semasa dy per dx sama dengan 7 dan nilai x dia adalah 2. Lepas tu cikgu masuk balik. Cikgu ni cikgu buat sesa. Kalau nak buat sekaligus pun tidak ada masalah. Ni cikgu nak tunjuk lah. Dalam peksa nak skip ni pun tidak ada masalah. So akan dapat apa? Dapat bx kuasa 2 sama dengan 7. Semasa x sama dengan 2. Tengok cikgu selalu hak ni. Tinggal hak ni lepas tu cikgu besar. Senang nak nulis. Lepas tu gantikan x, kedudukan x. Ni x ni bukan darab x. So kat sini so kat sini akan dapat 2.
So kat sini kalau awak tengok 2 kuasa 2 awak akan dapat 4. Okey. Kalau awak tengok dia akan dapat macam ni 4 A tolak B per 4 sama dengan 7. Cikgu tak apa suka sangat kalau dalam bentuk pecahan. Sebab kebarangkalian pelajar nak buat salah tu tinggi. So bagaimana? Semua sekali darab 4 lah, senang. So dapat 16 A tolak B sama dengan 28. Cikgu suka buat dalam bentuk macam ni. Tanpa pecahan. Sebab bila buat pecahan, kebarangkalian nak salah tu awak tinggi. Okey. Okey, yang seterusnya. Pen lagi, pen hijau lah pula. Okey, baru cikgu nak selesai. Cikgu buat gini sebab tak cukup space tak cukup space. Tak cukup space. So bagaimana kita nak tengok? Kita ada dua equation tak? Satu, kecil dulu sikit. 1 A tolak 4B sama dengan negatif 14. Ini adalah equation yang pertama. Yang keduanya adalah 16 A tolak B sama dengan 28. So kat sini cikgu nak guna kaedah masuk. So nilai A kat sini dapat apa nilai A? Nilai A sini dapat negatif 14 tambah dengan 4B. Okey. Boleh. Cikgu guna warna hijau. So cikgu masuk dalam mana? Cikgu masuk dalam 16 A tolak B sama dengan 28. Masuk je lah 16 darab dengan negatif 14 tambah 4B tolak B sama dengan 28. Okey, lepas tu apa yang perlu awak kena buat? Tekanlah kalkulator. Okey. Bila tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 224 tambah dengan okey, so kat sini akan dapat 64B tolak dengan B sama dengan 28. Okey. So kat sini dapat berapa ni? 63 So 28 tolak dengan 224. Berapa nilai awak dapat? 28 tambah dengan 224. Kira tak ni? Okey, so dapat 252. Okey, so berapa nilai B? Bahagilah. 252 bahagi dengan 63. So dapat 4. Tengok jawapan barang je 4. Api punya jalan kira. Kalau kita tengok matematik tambahan dia mula sini je. Sini je matematik tambahan dengan sini je. Dan sini. Benda yang sama dengan sebelum ni. Yang lain dah jadi matematik. Tu cikgu nak awak strong matematik untuk jawab matematik tambahan. Okey, yang seterusnya apa? Masukkan dalam substitute tadi. Okey, kita dah dapat nilai A sama dengan negatif 14 tambah dengan 4B semasa nilai B adalah 4. Masuk je lah. So negatif 14 tambah dengan 4. Okey, so kat sini kalau boleh congok lah. Kalau tak yakin congok, guna kalkulator. Negatif 14 tambah 16. So dapat 2. So nilai B 4, nilai A 2. Ada soalan nak tanya? Matematik tambahan, hak cikgu garis warna hijau ni je. Yang lain semua dah jadi matematik. Okey, asas matematik. Boleh? Okey. Harap boleh Ada soalan boleh bertanya. Okey, ada soalan boleh bertanya. Okey, tengok soalan B. Soalan B dia kata apa? Cari koordinat titik. Kalau soalan tu cari koordinat titik ataupun koordinat titik-titik. Maknanya jawapannya lebih daripada 1. Untuk soalan macam ni, jawapannya se je. Cari koordinat titik. Maknanya jawapan dia carilah X dengan Y je. Satu je. Pada lengkung dengan keadaan kecerunan tangen ialah sifar. Tengok dia guna istilah. Kecerunan apa? Kecerunan tangen ialah sifar. Apa maksud kecerunan tangen sifar? Iaitu M tangen sama dengan dy per dx sama dengan kosong. Bukan ia dok guna kecerunan tangen. Ia guna perkataan apa? Dia guna perkataan apa kalau yang kita belajar ni? Lupa dah. Dia guna perkataan apa?
garis tangent mengufuk. Mungkin tak guna perkataan kecurunan tangent. Cari koordinat titik pada lengkung dengan keadaan garis tangent mengufuk. Mungkin ia menggunakan perkataan macam tu. Garis tangent mengufuk. Apa maksud garis tangent mengufuk? Kecurunan tangentnya ialah sifar. So dia banyak term. Term yang perlu awak kena faham untuk sub tajuk ni. Dengan formula dia sikit. So tolong buat sedikit nota tolong buat sedikit nota untuk awak juga. Nota cikgu ni malas nak buat nota sebenarnya, tapi ni nota kita gitu. Dia ingat kita dia ingat sambung nota kita. Ni 21, 2.2. 23 ada, 2.4. Kita tulislah nota kita sini 2.4 kat sini. 23 nanti kita sambung sini. Kita sambung sini 2.4. Nota mula-mula panjang tak apa. Lepas tu baru kita faham 2.4. Apa yang kita belajar hari ni? 3 iaitu dy per dx lebih kecil daripada kosong. Lepas tu dy per dx sama dengan kosong. Lepas tu kita belajar apa ni? Dy per dengan dx kena ada nota lebih besar daripada kosong. Apa yang berlaku pada dy per dx lebih kecil daripada kosong? Ingat dah. Garisan tangent condong ke kiri. Benda apa? Tak jelas. Garisan tangent condong ke kiri. Boleh. Iaitu dia ada 2 term dekat sini. Yang pertamanya adalah garis tangent condong ke kiri. Term yang kedua adalah apa? Kecurunan negatif. Mungkin dia guna perkataan kecurunan negatif. Cikgu lupa masuk nota baru ni. Dy per dx sama kosong. Apa yang berlaku? Iaitu garis tangent condong. Condong. Apa condong? Apa yang maksud? Yes. Garis tangent mengufuk. Mengufuk. Ataupun dia guna perkataan apa? Kecurunan sifar. Macam ke soalan tadi kecurunan sifar. Macam ke soalan tadi dia guna perkataan sifar ataupun kecurunan tangent sifar. So kita tambah sikit kat sini, mungkin dia tanya apa? Kecurunan. Dah ada nota, tambah-tambah je lah. Tangent sifar. Mungkin dia guna kecurunan sifar ataupun kecurunan tangent sifar. Macam-macam lah dia boleh uji kepada kita. Lagi yang ketiga, apa yang ketiga ni? Dia boleh uji kita iaitu garis apa? Tangent condong ke kanan. Mungkin dia boleh uji kita kat situ. Atau dia boleh uji kita adalah apa? Kecurunan positif. Mungkin soalan ni dia guna kecurunan tangent ialah sifar. Atau dia guna garis tangent mengufuk. Atau dia tulis apa? Untuk ni dia nak uji kita. Atau dia tulis apa? Dengan keadaan f prime x sama dengan kosong. So dia boleh tanya 3 lah. Mungkin dia bagi awak ni, mungkin dia bagi awak ni, mungkin dia bagi. Kalau nak bagi ayat 2, kalau nak bagi bentuk dia ada 3 bentuk. Dia boleh soal kepada kita. Dia boleh soal kepada kita ada 3 bentuk pattern soalan kat sini. Itu je sebenarnya.
Ada apa-apa nak tanya? Boleh Dok. Ada. Okey, yang seterusnya. Mana yang seterusnya? Okey, baru kita buat. Kita dah faham soalan, kita dah ada maklumat. Baru kita buat. Okey, dia kata apa? Cari titik koordinat pada lengkung kecurangan tangent ialah sifar. Okey, sifar itu bermaksud dy per dx kosong. Apa maksud dy per dx kosong? Tak boleh nak jawab, iaitu kecurangan tangent dia adalah sifar ataupun garis tangent mengufuk. Okey. So, kita dah tahu bahawa sekarang ni bila kita nak kira, kita ambil formula dia. Formula yang kita nak kira kat sini adalah dy per dx sama kosong je. Ayat tu kita tukar dalam bentuk matematik. Hak ni je yang kita nak sebenarnya. Okey, yang kita nak sebenarnya hak ni. Okey, apakah nilai dy per dx? Kita dah ada ni nilai dy per dx Boleh? Nilai dy per dx. Okey. Nilai dy per dx yang kita mula-mula kita dapat tadi iaitu apa? 2a x lagi tolak b x kuasa 2 sama dengan kosong. Yang mana nilai A kita dah ni cikgu panggil. Kalau kita ikut lembaga peperiksaan lah. Cikgu setuh lah sikit baru nak periksa kan. Boleh tak cikgu setuh sikit format periksa? Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh Sebab dia format periksa. Cikgu kena setuh lah sikit. Mana soalan boleh kaji awak? Ni dia. Okey, ni bukan cikgu buat-buat ni. Ni cikgu ambil daripada lembaga peperiksaan ni. Ni. Lembaga peperiksaan LP. Biasanya kita panggil LP lembaga peperiksaan dah. Kan cikgu nak bijak cikgu tau. Okey, so soalan ni kalau kita tengok, kita tengok jenis item. Okey. Kita tengok jenis item. Banyak dah contoh ni lah ni rasanya. Okey. Item ni duduk kat mana? Jenis item. Okey, item ni duduk subjektif respon terhad berstruktur. Apa maksud terhad berstruktur? Bermaksud daripada A kita bawa jawab nilai dia kepada B. Berstruktur tu. Ni yang cikgu bimbang Katakan A dengan B awak salah. Adakah nilai A dengan nilai B ni awak salah? Adakah soalan B ni awak betul? Tak akan betul. Awak tak akan dapat betul. So format dia adalah subjektif respon terhad berstruktur. Okey. Maknanya ini yang cikgu bimbang Sebab apa? Pastikan nilai A awak betul. Berapa nilai A yang kita kira tadi? 2. Berapa nilai B yang kita dapat tadi? 4. Masuk je. So, masuk kat mana? Gantilah. Ganti A ni dengan 2. B ni dengan 4. Tu dia. Okey, so awak akan dapat berapa sini? Awak akan dapat 4x tolak dengan 4 per dengan x kuasa 2 sama kosong. Dapatan A2, B4 ni dapatan daripada soalan A. Nilai A2, B4 ni dapatan dia adalah daripada soalan A. Kalau soalan A awak salah, kemungkinan soalan B ni susah nak dapat betul. Tu je nasihat cikgu. Okey, tu je nasihat cikgu. Okey, so bagaimana kita nak selesai? Macam biasalah, pindah ke sebelah kanan. Paling senang pindah ke sebelah kanan lah. Ni dah jadi matematik dah. Okey, ni dah jadi matematik. Okey, apa yang berlaku? Ni pindah ke sini akan dapat apa? X kuasa 3. 4 bahagian 4 dapat apa? 1. Maka X adalah square root 1. Bukan square root. Square root 3 Square root 3, 1. Okey, punca kuasa 3, 1. Okey, so awak dapat 1. So apabila awak dapat nilai X1. So nilai Y bagaimana? Masuk je lah. Kat mana nilai Y duduk? Ni nilai Y duduk. Okey, nilai Y ni. Soalan asal ni
Nilai Y duduk sini. Okey, nilai Y duduk kat situ. Okey, nampak nilai Y duduk situ? Okey. So, apakah nilai A? Hak ni cikgu bimbang 2 kali masuk dah ni. Tulis sini Okey. Kalau kita tengok nilai Y daripada soalan asal dia. Mana soalan asal dia ni? Tengok. Okey, soalan asal dia adalah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah dengan BX. Okey. So, kat sini nilai A berapa? Nilai A adalah 2. Nilai B adalah 4. Apa yang perlu aku kena buat? Masuk je, iaitu 2X kuasa 2 tambah 4X. Okey, sekarang ni nilai X lah. Nilai X kita dapat apa? Nilai X. Nilai X kita dapat 1. Sebab kita nak cari titik. Bila masukkan nilai X sama dengan 1, maka nilai Y masuk je lah. Hak ni boleh congok lah. Kalau rasa tak yakin dengan congok, tolong guna kalkulator. Kalau cikgu sini 2, ni dapat 2 tambah 4. So dapat 6. Jangan tinggal macam ni. Sebab kehendak soalan kat sini, cari koordinat. Okey, so cari koordinat adalah bentuk koordinat lah jawapannya. Jawapannya adalah 1,6. Macam tu je jawapan dia. Okey, iaitu 1,6. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ni baru sikit kita belajar ni. Ni ada satu lagi. Adik-beradik dia. Ni. Ni solution dia. Okey, ada satu lagi adik-beradik dia baru pergi penyelesaian masalah. Okey, so cikgu harap awak jelaslah kat sini. Okey, yang seterusnya cikgu nak pergi masuk yang seterusnya. Okey, adik-beradik dia adalah yang cikgu tengah ni. Bila sebut persamaan tangent, katakan persamaan tangent cikgu, kita dah belajar geometri koordinat Kita buat apa? Y tolak Y1 sama dengan M tangent X tolak X1. Bila ada persamaan tangent, mesti ada adik-beradik dia. Nama dia adalah persamaan normal. Apa maksud persamaan normal yang kita belajar? Y tolak Y1. Kita gantikan M tangent ini dengan normal. Okey, so bagaimana M normal? M normal lah. M normal. Sama dengan X tolak X1. Apa hubungan M tangent dengan M normal? M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Hubungan, katakan hubungan M normal. M normal sama dengan negatif 1 bahagi M tangent. Okey, itu hubungan dia. Okey. Ni kita dah belajar dalam geometri koordinat. Okey, siapa ada buku ni? Okey, siapa buku nampak dah? Buku ni. Okey, ada di muka surat 123 123. Buku ni jangan buang lagi Jangan buang lagi. Jangan buang lagi buku ni. Okey. Siapa ada buku ni boleh tengok di muka surat selari berserenjang. Muka surat 126. Muka surat 126. Okey, dia kata apa? Jika dua garis lurus berserenjang. Apa maksud berserenjang? Bersudut 90 Maka M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, siapa ada? Itu bermaksud M tangent darab dengan M normal. Kecurunan tangent darab dengan kecurunan tangent. Normal darab dengan tangent. Okey, ada dalam buku ni. Okey, ada dalam buku ni. Okay. So buku yang awak beli tu jangan buang lagi. Pastikan ada buku form 4 lah. Nanti buku form 5 kita akan beli 2 kot. Untuk latihan awak kot. Yang mana rajin, yang mana tak rajin. Okay, siapa kat sini boleh? Jelas siapa kat sini? Okay, bila siapa kat sini baru cikgu tengok. Dia kata apa? Pertimbangkan titik P. Tengok, pertimbangkan titik P
X1, Y1 dan titik R. Inilah dia bagi gambar rajah yang terletak pada garis lurus iaitu L dengan kecerunan M. Okey, M. Yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, so kat sini dia boleh tulis, okey, dia kata kat sini, okey, kecurunan P kepada R. Iaitu apa? P kepada R. Iaitu Y. You pakai, you pakai Y. Okey, juga boleh ditulis sebagai Y1 tolak dengan Y bahagi dengan apa? X1 tolak dengan X. Ini maknanya kecurunan PR. Okey, kecurunan PR. PR jauh, dekat sikit. Tu dia. Jika rumus bagi persamaan garis lurus dengan kecerunan M dan melalui titik P boleh ditulis sebagai ni. Y sama dengan, kalau kita tengok ada satu lagi rumus matematik tu iaitu apa? Y sama dengan MX tambah C. Nak guna hak ni pun boleh. Nak guna hak bawah pun boleh. Okey, tapi kat sini dia ada sedikit syarat Okey, apa yang berlaku kat sini? Rumus ini boleh digunakan untuk mencari persamaan tangent dan persamaan normal bagi satu lengkung. Okey, dalam rajah, okey, katakan sini, okey, kita ada curve, yang warna pink ni curve. Okey, yang warna biru ini adalah kecurunan tangent. Okey, garis lurus kecurunan tangent pada titik P. Dan yang warna hijau ni, ini adalah kecurunan normal pada titik P. Bagaimana cikgu tahu? Ia mesti bersudut 90. Apa maksud 90? Berserenjang. Itu istilah yang perlu awak kena tahu. Rumus ini boleh digunakan untuk mencari persamaan tangent dan persamaan normal kepada satu lengkung pada titik tertentu. Dalam rajah di sebelah garis, okey, L1, you guna L1 merupakan tangent. Kalau tangent maknanya kecurunan tangent pada lengkung Y pada titik P. Okey, kecurunan tangent L1 ialah dy per dx. Okey, so kat sini kita boleh tulis macam-macam. Okey, FA ni bermaksud Y1. Okey, Y1, Y yang ada titik FA ni adalah FA ni adalah paksi Y. Paksi Y ataupun paksi yang ada titik, paksi Y. Okey, F prime ni adalah dy per dx. Sebenarnya kat sini ada banyak Cikgu biasanya cikgu guna formula ni Cikgu guna formula ni kalau cikgu. Cikgu pakai M tangent. Okey, kalau tambah guna formula ni kadang-kadang cikgu guna juga formula ni iaitu cikgu guna Y tolak Y1 sama dengan apa? Dy per dx. Dy per dx. Okey, dy per dx untuk apa? X tolak X1. Okey. Okey. Buat masuk dalam nota sebelum kita lupa. Okey, ni yang pertama kita belajar. Okey, yang kedua kita belajar. Okey, persamaan dia. Kita boleh tulis Y1 M X tolak X1 atau kita boleh tulis sebagai Y1 sama dengan dy per dx X tolak X1 atau ni atau Y tolak FA, ni buku teks sama dengan apa? Okey, F prime respect to A X tolak A. So ada 3 lah. Yang ini namanya apa? Namanya persamaan tangent. Ni nota kita. Bila persamaan tangent, 3 cara boleh buat. 3 cara yang boleh buat. Okey, ini namanya persamaan tangent. Okey, nota yang seterusnya.
Okey, L2 pula berserenjam. Berserenjam maknanya sudut 90 lah. Okey, disebut sebagai norma kepada lengkung Y sama dengan Fx pada titik P. Jika ceruna F prime wujud bukan sifar. Tengok syaratnya bukan sifar. Kecuruna bagi norma berdasarkan hubungan M1 darab M2 sama dengan negatif 1 dapat negatif apa? 1 per F prime. Kadang-kadang cikgu tulis Y sama dengan Y1 okey, sama dengan M norma X tolak X1. Kadang-kadang. Kadang-kadang juga boleh ditulis sebagai apa? Y tolak Y1 negatif 1 per dengan dy per dx. Dy per dx adalah kecurunan tangent. Okey. Sama apa sini? Sama dengan x tolak x1. Okey. So kat sini kita masuk nota kita. Yang kedua namanya adalah persamaan norma. So formula dia apa? Ada 3 formula dia, sama ada boleh tulis sebagai Y. Okey, M norma. Okey, ni yang formula pertama ni dah jumpa dalam geometri koordinat Atau yang kedua, ni yang kedua yang baru belajar lagi ni. Iaitu Y. Y1 sama dengan negatif 1. Okey, dy per dx iaitu x tolak x1. Atau y tolak fa sama dengan minus 1 over f prime a. Okey, so koordinat dia adalah koordinat x dengan a. Okey. So dia ada sedikit syarat. Syaratnya apa? Apa syarat dia kat sini? Okey, iaitu dy per dx wujud. Wujud. Dia mesti ada. Ada nombor maknanya. Dan bukan sifar. Bukan kosong. Sebab apa bukan kosong? Sebab negatif 1 bahagi kosong tidak tertakrif. Okey. So, persamaan norma kalau kita tengok, okey, tidak berlaku di mana turning point Sebab dy per dx dia kosong. Bila dy per dx dia sifar, okey. Kosong kat sini. So, adakah kat sini ada norma? Tidak ada norma kat sini. Yang ada kat sini adalah apa? Simetri. Simetri. Iaitu paksi simetri. Okey, paksi simetri. Okey, yang ada adalah paksi simetri pada turning point tu. Okey, tapi soalan kalau soalan pattern macam ni jarang ada. Jarang ada gitu. So, tapi soalan tu boleh ditanya. Okey, soalan boleh ditanya. Okey, cikgu baru masuk sedikit lagi iaitu yang ke-14. Contoh yang ke-14. Lepas tu contoh yang ke-15. Pak panjang ni. Yang paling best ni ialah penyelesaian masalah ni. Soalan ni. Woi, panjangnya. Okey, tak apa. Kita cuba buat. Yang lain tu awak cuba buat sebagai kerja rumah. Okey, ada soalan ke nak tanya? Okey, kita pergi ke contoh. Ada soalan buka mic tanya. Okey, kalau tulis kehadiran tu Kalau tak ada soalan, kalau tak boleh mic berfungsi, boleh tanya dalam chat. Siapa yang perasan, tolong bacalah soalan rakan-rakan awak tu. Tolong tanya awak nak periksa dah ni. Awak nak periksa. Tolong. Untuk awak juga. Bukan tiap-tiap tahun jangan nak stres semua. Okey. Okey, tengok soalannya. Soalan nak cari 2 je soalan. Nak persamaan tangent dengan persamaan norma.
padi lekung. Okey, kalau untuk soalan macam ni, okey, untuk contoh 14 dia ada gambar rajah betul, tapi dalam untuk soalan macam ni tak perlu tunjuk gambar rajah lah. Okey, tapi dalam buku teks awak ni dia tunjuk gambar rajah sebab apa? Dia nak buktikan bahawa berlakunya sudut 90 kat situ. Okey, kalau awak nak guna gambar rajah boleh awak pakai satu software yang biasanya cikgu guna Desmos. Okey, awak plot je dalam Desmos. Okey, dia bagi. Okey, untuk soalan macam ni, okey, dia bagi fx. Kalau dia bagi fx, dia akan jadi f prime. Okey, dia akan jadi f prime. So, apa yang berlaku? F prime respect to x. 3 mari kat depan, x kuasa 2, tolak 4, x. So, apa yang berlaku kat sini? Titik. Titik semasa x sama dengan 2. Cikgu tahu mana x sama 2? Sinilah x sama 2. Boleh juga selesai macam ni semasa titik sedia adalah x sama dengan 2. Okey, so apa yang berlaku? Masuk je lah. So 12 tolak 8 dapat 4. Okey, dapat 4. So apa maksud f prime? Kat sini bermaksud kecerunan apa? Kecurunan tangent. Okey. Yang seterusnya, apakah yang perlu awak kena buat? Awak masuk dalam formula. Kalau cikgu guna formula ni lah untuk soalan ni. Sebab ia bagi f prime, f. So kita pakai f prime lah. Ini adalah x dengan x1. Okey, y1 dengan x1 adalah titik P. Okey. Y, okey, titik y dia berapa? 5. Masuk 5. F prime dapat apa? 4. X. Titik X dapat apa? 2. Kembang je lah. Okey. Adakah ni jawapan yang terbaik? Jawapannya tidak. So kat sini boleh tulis sebagai Y sama dengan 4X pindah ke dapat negatif 3. Okey, untuk soalan macam ni tulis nama sebab dia nak 2 So kat sini tulis nama dia persamaan tangent ialah y sama dengan 4x tolak 3. Selesai untuk persamaan tangent. Okey, yang kedua persamaan normal. Bagaimana nak selesaikan persamaan normal? Guna formula. Formula apa yang kita belajar ni? Y tolak Y1 sama dengan negatif 1 per F prime. Boleh juga nak buat gitu. Okey, X tolak X1. Okey, so apa yang perlu kena buat? Masuk jalan ni lah, iaitu Y tolak, okey, Y1 masih lagi titik sama, titik P semasa titik P. P adalah 25. So kat sini adalah 5. F prime dah buat apa? 4. So negatif 1 per 4. Okey, ada nak soalan ke? Ada soalan beritahu. Okey, so kat sini 1 per 4. X kat sini dapat 1 per 2. Nampak? So Y kat sini akan dapat negatif 1 per 4. X tambah 10 jadi 11 per 2. Okey. Boleh. Nak tinggal macam ni pun boleh. Tapi dalam buku teks awak, dia semua sekali darab dengan 4 pun boleh. Akan dapat apa? 4Y sama dengan negatif X tambah 22. Nak tinggal gini pun boleh. Ataupun nak tinggal sama dengan kosong pun boleh. Sebab dia tak kabur. Soalan ni tak kabur. Tinggal dalam bentuk macam mana. So boleh belaka. Okey. Kalau cikgu memadai dah ni. Dah memadai kat situ. Okey, boleh? Okey, so nak tengok cara dia, awak plot lah dalam Desmos. Okey, ada telefon, install lah dia punya Desmos ni. Okey. Cikgu nak check dulu. Ni senang lah. Ni homework lah. Ni cikgu tak berbincang. Okey, soalan ni tak berbincang. Sebab soalannya
tangent dengan normal. Cuma kat sini hati-hati bagi square root. Yang kita belajar set tu. Sebab cikgu tengok banyak soalan set square root Okey, nombor 2 pun homework sama juga lagi sama tangent dengan normal. Titik tadi titik diberi dalam bentuk koordinat tau. Sekarang ni direct terus. X sama dengan apa? Okey, X sama apa? Ni pada titik. Okey, ni pada titik nilai X dengan Y. Okey, ni homework nombor 2 homework. Nombor 2 homework. Okey, nombor 2 homework. Okey, nombor 3. Nombor 3 cikgu nak bincang. Okey, sebelum cikgu bincang, cikgu nak suruh awak buat dulu sekejap. Okey, awak buat, tolong buat dulu sekejap. Cikgu nak tutup ni, nak buka pula laptop sekejap. Cuba buat sekejap ya. Okey, boleh selesai ke? Mesti dia ingat Okey, tengok balik nota kita. Okey, nota kita. Allah Akbar. Nombor 3. Okey, nota kita dah belajar. Untuk soalan pembezaan ni, mula-mula sekali. Sorry, 2.2 tidak
Okey, boleh ke susah? Okey, kalau kita tengok apa yang kita belajar, okey, dia ada operasi apa? Yang pertamanya operasi tambah tolak. Okey, yang pertamanya asal lah, ni formula dia. Formula dia. Lepas tu operasi tambah tolak. Kita dah belajar. Yang keduanya pertua rantai. Pertua rantai ada dua. Okey, sama ada hak rumuh ataupun hak pakai U. Okey. Yang ketiganya adalah operasi pendarapan. Yang keempatnya adalah operasi pembahagian. Kalau kita tengok soalan macam ni, okey, kita tak boleh nak selesai tu. So kita kena buat operasi apa? Operasi pendarapan. So kat sini adalah apa? U, kat sini adalah V. Okey, cuba boleh tak buat dulu? Kena suruh cikgu tunjuk. Okey, U sama apa? U sama dengan, sorry ada orang WhatsApp kejap. U sama dengan X. Du per dx sama dengan apa? 1. Ada orang tak ni? Sudah. Kan minggu depan suruh buka video kan ni. Okey, kamera. Okey, so kat sini dapat apa? 1 tolak 2x 1 per 2. Okey, maka dv per dx okey, sama dengan apa? 1 per 2, 1 tolak 2x. 1 per 2 tinggal apa? Negatif 1 per 2. So, beza dalam ni dapat apa? Negatif 2. Okey, so akan dapat apa sini? Dapat negatif 1 per 2x. Negatif 1 per
2. Atau boleh ditulis sebagai apa? Nah, atau boleh ditulis sebagai ditulis sebagai negatif 1 per square root 1 per 2x. Okay. So, apa formula dia? dy per dx sama dengan ni, ingat tak formula dia? Oh, terbalik. Bukan yang ni, yang satu di atas lagi. Okay, ingat tak formula dia? Iaitu uv prime tambah dengan vu prime. So, u apa u? Okay, v prime berapa u? V prime? Okay, selesaikan kat sini. Awak dapat 2x kat sini. Okay, v dapat apa v? V tulis dalam bentuk stokol lah. Okay, u prime dapat apa u prime? Okay. Okay, yang seterusnya dapatlah macam ni. Okay, untuk soalan macam ni, dia banyak kaedah Sama ada awak nak selesaikan ataupun awak masuk je nilai. Kalau cikgu, kalau awak tak pandai, okay, biasanya ada pelajar tu dia tak pandai nak selesaikan kat sini. Okay, dia tak nampak darab dengan square root, lepas tu dapat dirinya sendiri. So, dapat negatif 3 tambah dengan berapa sini? Negatif 3 tambah 1 per square root. So, tidak ada masalah. Untuk soalan ni lah, sebab apa? Dia bagi syarat dx negatif 4. Okay, kalau cikgu, kalau yang pandai, tolong selesai yang ni. Okay, yang tak pandai, masuk je. Kalau yang tak pandai, maknanya dia tak cekak ni. Sebab dia melibatkan square root. Banyak orang yang confuse So, kat sini dapat x negatif 4. Masuk je. So, kat sini aku dapat negatif 4. Kat sini aku dapat apa sini? Masuk je nilai dia. Okay, bila masuk, awak kena tekan apa? Tekan calculator. Okay, bila masuk, awak tekan je calculator. Berapa awak dapat? Berapa nilai awak dapat sini? $12. Bagaimana dapat 12? Okay, so kalau cikgu buat menu calculator ada sini, ada dalam bilik, nanti ambil. Okay, so 4. Kalau kat sini awak dapat apa sini? Awak dapat 9 tau. Sini pun awak dapat 9. Okay, so kat sini akan dapat apa? 4 per 3 tambah dengan 3. Kita ambil nilai positif So 3 kali 3, 9. 9 tambah 4. Okay, so dapat 13 per dengan 3. Okay, 13 per dengan 3. Okay, jelas kat sini? Okay, so dapat 13 per 3. Okay, selesai untuk soalan A. Okay, yang seterusnya dia kata apa? Persamaan tangent. Okay, persamaan tangent. So, masih lagi. Tengok syarat dia masih lagi benda yang sama. Okay, syarat dia masih lagi benda yang sama. Apa syarat dia? Negatif 4 bagi nilai X. Okay, negatif 4 bagi nilai X. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B. Okay, cikgu tulis sini tak cukup ruang dah ni. Ada lagi ruang bawah ni. Nampak dah. Okay, untuk soalan B. Okay, apakah yang perlu awak kena buat kat sini? Iaitu awak dah dapat dy per dx. Okay, dy per dx. Untuk apa? 13 per dengan 3.
Okey, nilai X berapa? Nilai X negatif 4. Apa yang perlu awak kena cari? Iaitu nilai Y lah. Betul? Sebab kita perlukan titik kat sini. So, nilai Y kat sini, iaitu nilai X adalah negatif 4 square root 1, 2, negatif 4. Okey, so kat sini dapat 3. 3 darab dengan negatif 4 dapat apa? Dapat negatif 12. Maka kat sini kita dah dapat dy per dx sama dengan 13 per dengan 3 semasa titiknya adalah titik apa? Titiknya adalah negatif 4 dengan negatif 12. Okey, apa yang seterusnya kena buat? Okey, yang seterusnya kena buat adalah masuk dalam persamaan ni. Iaitu dy per dx sama dengan x tolak x1. So masuk je iaitu y. Okey, sini hati-hati So sini 13 per 3 nilai x. Okey, so masih lagi negatif. Okey, boleh sampai kat sini? Okey, lepas tu awak selesai dah. Dapat y tambah 12. Okey, so kat sini dapat 13. Sini dapat berapa? 4, 8, 12. 5 52 per 3. Boleh? Siapa ada kalkulator cuba selesai seorang? Betul tak? Maka y sama dengan apa sini? Tolak lah. Tolak bila pindah jadi apa? Tolak lah. Tambah bila pindah jadi tolak. So tolak dengan 12. So dapat apa sini? Okay, 13 per 3x tambah dengan 16 per 3. Okay, so awak boleh tinggal macam ni saja. Atau awak nak semua sekali darab dengan 3 pun boleh. Katakan awak darab dengan 3 semua sekali. So awak dapat 3y tolak 13x tolak dengan 16 sama dengan 0. Tidak ada masalah. Sebab biasanya pemarkahan dia adalah setara setara. Dia kata equation yang setara dengan dia. Okey. Boleh? Okey, yang seterusnya adalah soalan C. Okey, soalan C adalah persamaan norma. Okey, persamaan norma. Okey, so persamaan norma kat sini apakah yang perlu awak kena buat? Macam biasalah. Iaitu y tolak y1 sama dengan negatif 1 dy per dx. Okey, iaitu x tolak x1. Masuk je lah ni lah. Okey, titik kita dah ada. Titik apa yang kita ada ni? Titik dia. Iaitu, ni titik dia ni. Iaitu negatif 4 dengan negatif 12. So macam biasalah kalau nak advance boleh tulis gini lah. Negatif bertemu negatif positif tau. Senang. Tak kepala. Okay, so kat sini 13 per 3. Balik lah. So akan jadi apa? 3 per 13. Sebab dia songsang So kat sini akan dapat apa? 3 per 13. Kalau nak advance pun boleh. So kat sini jadi tambah 4. So y tambah dengan y. Dah cikgu kembang lah dulu senang. Okey, so per 13x tolak dengan apa? 12 per 13. Okey. So seterusnya adalah y sama dengan negatif 3 per 13x. Okey. So 12 per 3 tolak dengan 12. So awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat berapa Sekejap. Okey. Negatif 12
Bagi dengan 13. Dapat negatif ni tau. Tolak dengan 12. So dapat negatif 168 per dengan 13. Okey, atau jawapan yang setara dengan dia. Okey, jawapan yang setara dengan equation ni. So tidak ada masalah. Awak nak darab semua sekali dengan 13 pun boleh. Okey, dan yang setara dengan jawapan yang diberi. Okey. So ini adalah cara nak selesai soalan nombor 3. Okey, dan yang seterusnya soalan nombor 4. Okey, sekejap balik buku teks sekejap. Okey, soalan nombor 4 cikgu rasa tidak ada masalah. Soalan nombor 4, A dia lain, B dia lain So ni adalah homework untuk awak. Soalan nombor 4. Okey. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent dengan normal. Tangent yang normal ini soalan situasi Kejap tengok dulu panjang ke tak kalau panjang kita sambung pada minggu hadapan. Cikgu rasa soalan ni kita sambung pada minggu hadapan lah. Sebab cikgu tengok ada tertinggal apa ni. Oh tak ada ni. Tak ada bekas tau. Rajah 2.1A ada sini. Loyang tak ada sini. Okey, sebelum tu ada nak tanya apa-apa? Beres Clear belaka? So soalan menyelesaikan masalah ni lebih kepada apa? Situasi situasi sebenar. Okey. Lebih kepada situasi sebenar. Okey. Ginilah paling senang sebab cikgu rasa sebab tajuk ni panjang. Sebab dia berulang-ulang cuma dia lebih kepada soalan situasi. Okey, yang ini okey, untuk menyelesaikan masalah nanti awak tengok contoh ni. Okey, yang ni awak jadikan dia kerja rumah lah. Sebab benda yang sama kok sebenarnya. Tangent normal titik C. Okey, titik C dah jadi bersama serentak sini. Okey, masuk ni homework. Okey, sama je lah. Bila dah jadi luas segitiga ni dah jadi apa? Geometri koordinat Okey, dah jadi geometri koordinat kat sini. Dah jadi tajuk form 4. Okey, so begitu juga titik tengah. Okey, dalam geometri koordinat awak check balik. 29. Okey, point ni adalah homework 29. Okey, so untuk tajuk ni cikgu dah selesai untuk persamaan lekung sebab insya-Allah pada minggu hadapan, okey, minggu hadapan nanti cikgu akan pergi kepada titik pusing dengan sifat titik pusing tau. Okey, titik pusing. Okey. Sebab dia banyak So untuk tajuk ni cikgu tengok dia agak sama je. Okey, konsep yang agak sama. Nanti awak cuba buat dulu sendiri, tengok bagaimana awak boleh selesai ke tak. Ada masalah boleh WhatsApp cikgu. Bertanya dengan cikgu ataupun WhatsApp dalam apa? Dalam grup lagi senang sama-sama kita belajar. Okey, itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Okey, itu saja. InsyaAllah cikgu akan post balik ni dalam Google Drive cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.